Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Okay, while waiting for a few more friends to join the meeting. Okay, untuk hari Sabtu nanti, hari Sabtu kita ganti tau. Okay, so jadualnya adalah jadual hari Selasa. So jadual hari Selasa, pagi itu Selasa, early in the morning 8 to 10. Kita ada practical slot yang mana semasa practical slot tersebut saya akan fokus kepada chapter yang ke-8 lah ya. Chapter yang ke-8 yang mana chapter tersebut chapter yang diperlukan untuk menjawab soalan tugasan lah. Right. For today lesson, straight away, I'm going to proceed with the few examples on circular motion. Okay, so perhaps by today we can do all examples in the note. Okay, later on awak boleh jawab soalan daripada tutorial lah. Ini adalah example yang ketiga yang sepatutnya kita bincang untuk uniformly circular motion. Okay, cuba baca kepada soalan yang ketiga ni. So bersama dengan awak sekarang ni dah ada pun solution tersebut. Cuba jangan tengok dulu kepada solution tersebut, kita cari dulu idea sendiri macam mana kita nak solve problem yang 6.3 ni. Okay. Given here boy, dia pusing boy ni dia pusing marble. Okay. Dia pusing horizontal macam ni, secara horizontal. So maksudnya dia pusing secara horizontal dekat atas kepala dia lah. Okay, that boy. Okay, kita tengok dia punya ketinggian ni 1.65 lah. 1.65 meter ni maksudnya melepasi ketinggian lah, logik melepasi ketinggian budak lelaki tersebut lah. Okay, that one where the radius of the string that used to tie the marble is 2 meter. Okay, tengok 2 meter. Alright, horizontal, dia garis dulu perkataan-perkataan penting. Horizontal circle, radius is 2 meter, height is 1.65 meter above the ground, and then the string breaks and the marble flies off horizontally and strike the ground after travelling a horizontal distance of 13.0 meter. Calculate the speed of the marble in the circular path. Okay, so kita tengok yang pertama dulu, yang A. Macam mana kita nak tentukan speed of the marble in the circular path. Okay, so the speed of the marble in the circular path can be determined by using formula. Okay, kita nak guna formula mana sekarang ni? Cuba tengok apa yang diberi daripada solution ni. Pertama kita sketch dulu, buat gambaran secara visual bentuk case tersebut. Okay. So daripada tu kita tengoklah, kita nak dapatkan nilai V. Okay. Yang nak dapatkan nilai V, the speed of the marble in the circular path. Okay, so kita nak dapatkan nilai V. Yang mana kalau kita tengok kepada sini, kita notekan dengan U lah. Right, so awak nak notekan dengan U pun tak apa, nak notekan dengan V pun tak apa, sebab dia nak bezakan, di sini dia nak bezakan U ni, sebab ni adalah initial velocity semasa dia fly off selepas marble tersebut tali break tali break tu, marble tersebut akan fly off secara kalau kita tengok ni, dia akan fly off secara horizontal projectile. So dia combine lah, kes ni adalah combine di antara circular motion dan juga horizontal projectile. Okay, macam mana kita nak dapatkan nilai U tersebut? Macam mana kita nak dapatkan nilai U tersebut? Okay, so nilai U, kalau yang saya ajar sebelum ni, di bawah circular motion, V adalah sama dengan 2 pi r divide by period. Okay, itu yang equation yang saya explain di bawah topik circular motion. V equal to 2 pi r per t.
Tapi sekarang ni, we know the radius of the circle round by the marble is given except for the T. T kita tak tahu. Masa untuk membuat satu complete circle tu is not given. Jadi kita tak boleh guna formula tersebut. So idealnya, kalau kita transform case kita selepas marble tersebut break, dia akan move secara horizontal projectile. So horizontal projectile, idealnya kita ada untuk horizontal projectile, we have equation untuk kita list dulu. Okay? Kita list, kalau awak dah ada list tu, awak boleh rujuk kepada list equation untuk horizontal projectile. Horizontal projectile ada dua komponen. Kita ada komponen X, kita ada komponen Y lah. Okay, so saya tengok Vx dulu. So Vx sama dengan Ux minus GT. Ini formula kita. Ataupun kita ada Vx square equal to Ux square minus 2GS. Ataupun Sx equal to Uxt minus half GT square. Ini untuk komponen Y. Ini untuk komponen Y. Sebab dia horizontal kan. X bukan yang ni. Okey, yang ni adalah untuk komponen Y. So, buka tadi. Gantikan ni dengan Y. Uy. Ni Vy square, Uy square. Yang ni Sy. Equal to Uyt minus half GT square. Okey, untuk X pula, kita ada. Okey, untuk X pula kita ada, saya tak save tadi. Subhanallah. Okey, so semula so kita ada tadi untuk kes yang pertama. Okey, untuk kes yang pertama ni A, kita ada V, sebenarnya formulanya saya bagi V sama dengan 2 pi R per dengan T. Tapi disebabkan tempoh tu kita tak tahu, jadi kita kena guna formula lain selain daripada formula ni lah. Sebab kita tak boleh nak cari nilai V, tempoh tidak diberi. So walau bagaimanapun tempoh tidak diberi, tetapi the displacement on komponen X selepas marble to break, dia bagi 13.0 meter. Ideanya datang daripada situlah. Okay, jadi kita menggunakan formula. Yang ni kita tak boleh guna disebabkan tak ada T. So kita menggunakan formula daripada projectile. So formula daripada projectile kita ada Vy. Tadi yang saya dah senaraikan tu Vy sama dengan Uy minus GT. Yang kedua saya ada Vy square equal to Uy square minus 2GS. Lepas tu kita ada Sy equal to Uyt minus half GT square. Okay, right. So daripada formula tersebut, kita nak dapatkan nilai U. Okay. So kita nak dapatkan nilai U. So sebelum kita dapatkan nilai U, kita cuba tengok dulu macam mana kita nak dapatkan nilai U. U ialah nilai di sini. Okay. Apa yang kita tahu daripada sini adalah SY which is equal to negative 1.65 meter daripada figure ni. Selain daripada SY, kita juga tahu SX. SX adalah 13.0 meter. SY saya tu negatif disebabkan dia berada below the throne, below the marble. Okay. Dia berada di bawah daripada kedudukan marble tersebut. Hence, saya punya SY adalah negatif. Negatif berapa? Negatif telah pun diberi daripada soalan tu lah, negatif 1.665. Okey. So kita nak dapatkan dulu nilai T.
Macam mana kita nak dapatkan nilai T? So daripada formula Sx sebenarnya sama dengan UXT. Okay. Sx sama dengan UXT. Ini adalah formula daripada projectile. Okey, cuba perhatikan kepada U di sini. U ini sebenarnya adalah UX. Dan nilai UX ni sebenarnya adalah nilai speed of the marble semasa dia fly off. Speed of marble semasa dia fly. Okay. Jadi kita nak dapatkan nilai UX lah sebenarnya. Nak dapatkan nilai UX, SX dah ada. Berapa nilai SX kita? 13.0. UX kita nak cari tetapi T tak tahu. Yang ni kita tak tahu nilai T kita berapa. So kalau nilai T ni tak tahu, kita kena cari dulu nilai T. Nak dapatkan nilai T, ideanya satu lagi maklumat yang kita ada adalah SY. Okey. So kita cari formula yang SY. Formula mana yang kita rasa kita nak gunakan untuk dapatkan nilai T ni? Okay. SY maksudnya kita boleh rujuk kepada dua formula ni lah salah satu. Kita kena guna salah satu. Okey, so ini formula, saya kata ini formula yang pertama yang kita boleh gunakan ataupun ini formula kedua yang kita boleh gunakan disebabkan ada S di sini. Okey. Okey, adakah kita tahu V? Tak tahu kan? So kalau kita tak tahu V, avoid lah guna persamaan yang pertama ni. Kita guna persamaan yang kedua. Okey, avoid kita guna persamaan yang kedua. Mana persamaan yang kedua yang ni? Okey, so kita guna persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua untuk dapatkan nilai T. So saya tulis dulu persamaan SY sama dengan UYT minus half GT square. Okay, SY kita tadi saya kata negatif 1.65 from the question. Okey, cuba tengok kepada kes ini. Awak tengok kepada kes ini. Okey. Cuba tengok kepada kes ni. U kita untuk horizontal projectile, UX adalah sama dengan U, tetapi UY kita adalah kosong. Ini adalah untuk horizontal projectile. Okay, untuk horizontal projectile. Jadi kita boleh gantikan nilai di sini. UY kita adalah kosong lah. So kosong darab dengan T tolak dengan 1/2 G 9.81 T kuasa 2. So daripada sini kita boleh dapatkan nilai T. Yang mana nilai T adalah 0.58 second. Okey, itu nilai T. Apabila kita dah dapat nilai T, purpose kita nak dapatkan speed of the marble. Untuk kita dapatkan speed of the marble tu sebenarnya adalah nilai UX. Ini. So nilai UX kita dapat daripada mana? Okay. So nilai UX kita boleh dapat. Okay. Kita boleh dapat daripada okay, kita boleh so kita boleh guna formula ni, change the colours, guna formula ni daripada SX ni. Sebab purpose kita nak dapatkan nilai U. So guna SX tadi kita ada 13.0 sama dengan UX 13.0 lebih pula sebiji kosong 13.0 sama dengan UX. Okey, masukkan nilai T yang kita dapat tadi 0.580. So daripada sini kita boleh dapat nilai UX yang mana UX tersebut adalah speed of the marble. Okey.
Right. Itu bagi kes yang pertama. Dapatlah the speed of the marble adalah 22.4 meter per second. Awak cari nanti awak dapat di sini 22.4 meter second minus 1. Jangan lupa unit. Okey, so lepas tu kita nak tengok kepada kes yang berikutnya adalah kes B. Nak dapatkan centripetal acceleration. Okey, so macam mana kita nak dapatkan nilai centripetal acceleration? Centripetal acceleration kita boleh dapat daripada formula AC, yang mana AC sama dengan V kuasa 2 per R. So V kuasa 2 nak guna V. V nak guna yang mana? Guna V yang kita dapat tadi, which is 22.4 tadi, kuasakan dengan 2, bahagikan dengan R yang diberi dalam soalan, which is 2.00. So dari sini awak akan dapat nilai A centripetal, which is 251 meter second minus 2. Okey, ini adalah nilai AC. Arah mana AC? Always pointing toward the center of the circle. AC is always pointing toward the center of the circle. Okey, ini adalah untuk 6.3 lah. Right. So kalau tak faham, nanti yang ni skrin ni nanti saya akan share. Tak perlu catatlah, tak perlu tulis. Fahamkan je apa yang saya explain ni, nanti skrin ni saya akan share kemudian. Okey, so kita pergi kepada soalan yang keempat yang kita kena bincang. Okey, cuba tengok kepada soalan keempat ni. Example 6.4 shows a centripetal conical with bulk of mass 8 kg. Okay, dah tandalah. Bulk of mass 8 kg. Okay, yang ni dia bagi dah 8 kg. Mass of bulk is 8 kg lah. Okay, on a 10.0 meter long string. Okay, 10.0 meter long string. Lepas tu apa lagi yang kita ada? Making an angle of 5.00 degree to the vertical. Okay, angle ni dia bagi dah 5.00 degree. Kecil sangat sekejap . Okay. Okay, lepas tu sketch a free body diagram. Yang pertama ni we need to sketch a free body diagram. So how we sketch the free body diagram? Seperti mana yang saya maklum sebelum ni, kita kena identify the numbers of forces acted on the body. Okay, so kita tengok dulu. Ini adalah center of mass. Kalau itu adalah center of mass, maka ke bawah ni kita akan ada weight of the bob. Okay, weight of the bob. Okay, this bob is attached on a string. Jadi kita akan ada tension. And then awak kena ingat tension kita always away from the object. Tension. Okay, what more do we have? Instead of these two forces, or we just have only two forces acted on the pendulum bob? What do you think? Ada lagi tak daya-daya? Ada sentuhan ke? Ada bersentuh dengan mana-mana surface? Tak ada. So kalau tak ada, they are non-normal. Okay. So the free body diagram that you supposed to draw adalah yang ni lah. Maksudnya sekarang ni kita akan ada point. Kita nak jawab soalan yang pertama. Kita ada weight. Okay, lepas tu kita ada tension. So saya tilkan sikit tension ni supaya nampak perbezaan, sebab 5 degree tu kecil sangat kan. So tension lah. So this one is the free body diagram that suppose everybody's know how to draw. Everybody supposed to know how to draw this free body diagram. So identify. Pertama sekali tentukan dulu berapa daya yang bertindak ke atas jasad tersebut. Disebabkan dia tidak bersentuhan, so tak ada normal.
dia tak ada friction. Yang ada cuma sekarang ni adalah berat dan juga tension due to the string attached to the bob. Okay, so ada dua force. So this one will be the free body diagram. Seterusnya, untuk yang B, kita nak dapatkan nilai tension. Di mana tension kita? Okay, ini adalah tension. Okay, so saya tidak akan conteng pada jawapan pertama. So I need to redraw. Saya tu lukis semula. Apa yang saya perlu buat sekarang ni, saya melukis sebab dia dah melibatkan dua komponen. So kita lukis komponen X, kita lukis komponen Y. Okey, tadi yang ni X, yang ni Y. Okey, lepas tu saya akan mula melukis force. So, yang ni dah jadi macam resolving macam biasalah. Okey. So ini center origin. Pada origin ni akan ada weight. So this weight is equal to mg. Okay. Lepas tu kita boleh cari because the mass of the bob is given which is 50 kg. G adalah 9.81. Jadi daripada situ kita boleh dapatkan nilai weight. Okay. Boleh dapat nilai weight lah. Okay, so lepas awak cari yang tu nilai weight ni agak-agak berapa nilai weight. Okay, so akan dapat satu nilai which is in Newton. Okay, so lepas tu selain daripada weight akan ada tension. Lukis juga tension. Di sini adalah tension yang mana sudut dia bagi 5 degree di sini tau. So kalau 5 degree di sini, maksudnya sekarang ni this one will be theta kita lah. So theta 5 tu di sini. Okay, theta 5 tu adalah kita guna sudut zigzag. Okey, macam mana kita nak dapatkan tension? Kita akan analyze kepada kedua-dua komponen. Analisis kepada kedua-dua komponen, kita akan guna summation force komponen X dan juga summation force komponen Y. Okey, mana-mana yang kita dapat mana-mana yang kita nak cari tu, kita nak cari tension. Okey, kita tengok. Kalau summation force komponen X, mana summation force komponen X? So kita kena buat resolving dahulu. Awak kena buat resolving dulu. So awak buat resolving. Okay. So saya resolving tension je kita perlu resolve. Okay. Tension sahaja kita perlu resolve. Kita akan ada di sini tension komponen X. Okay. Dekat atas ni adalah tension komponen Y. Okay. So weight tak perlu resolve lah sebab weight memang berada pada komponen Y. Jadi summation force komponen Y sekarang ni adalah sama dengan kosong. So kenapa summation force komponen Y sama dengan kosong? Disebabkan bob tersebut tidak bergerak along komponen Y. Dia bergerak di sini. Circle the center. Makes a circular motion. So bob ini tidak bergerak along komponen Y. Jadi kita akan ambil summation force komponen Y kita sama dengan kosong lah. Okay, so apabila summation force komponen Y sama dengan kosong, kalau kita tengok komponen Y sama dengan kosong, so kita akan ambil, kita buat analisis semua daya-daya pada komponen Y. So daya-daya pada komponen Y yang saya ada adalah Ty dan juga weight. Okay, sama dengan kosong. Sebab dua je daya yang ada pada komponen Y, Ty dan juga weight. So Ty, if you resolve, dia sebenarnya adalah tension cos 5 degree. Okay. Daripada tension tu kita resolve dia kepada Y komponen, tension cos 5 degree minus dengan mg tadi sama dengan kosong. Jadi tension kita sebenarnya sama dengan mg bahagi dengan cos 5 degree. So awak selesaikan yang ni, awak akan dapat nilai tension of a string. Okay, dapatlah soalan B yang pertama tu. Okay, so lepas tu kita nak dapatkan speed and the period. Dua benda dia minta. Dua benda diminta sini, the speed and the period.
So macam mana kita dapat nilai speed? Okey, saya tanda sini. Ini adalah B1. Okey. So macam mana kita nak dapatkan nilai speed? Okey, so untuk dapatkan nilai speed B2, ingatlah formula untuk dapatkan speed. Tak tahu. So kalau kita tak tahu speed kita, basicnya V adalah speed adalah 2 pi R per T. Itu basicnya. Untuk dapatkan speed yang ni. Basicnya adalah V sama dengan 2 pi R per T. Okey, disebabkan semua benda ni kita tak tahu lagi. Apa yang kita tak tahu? R kita tak tahu lagi. Okey, sorry, R pun kita tak tahu. Tapi sebenarnya kita boleh cari nilai R tersebut daripada panjang string. Okey, the period of the bob pun kita tak tahu. Malahan dia ditanya daripada soalan tersebut. Dia minta kita carikan period. Jadi untuk dapatkan nilai speed, kita kena guna summation force component X. Okay, summation force component X. So kalau saya guna summation force component X, okay, sekejap. Tukar, hijau lah. So kalau saya guna summation force component X, sebenarnya sama dengan FC ataupun sama dengan MV kuasa 2 per R. Kenapa saya kata summation force sama X sama dengan FC? Sebab sekarang kes kita dia telah membuat gerakan membulat pada komponen X. So kalau dia membuat gerakan membulat pada komponen X, kenapa saya kata gerakan membulat pada komponen X? Sebab di sini adalah komponen X ni. So gerakan membulat pada komponen X, maka saya akan samakan summation force tersebut dengan centripetal force. Yang mana centripetal force equation semalam adalah MV kuasa 2 per R. Okey. Jadi sekarang ni kita teruskan. Apakah daya-daya yang bertindak pada komponen X? Cuba perhatikan. What kind of force experience on component X? Okey. So what kind of force experience on component X? Saya highlight dulu pada komponen X. Ini adalah komponen X saya. Based on the free body diagram that I redraw from A tu. This one is my component X. So how many forces there on component X? 1, 2? Satu sahaja. So kalau satu sahaja, maksudnya sekarang kita gunakan summation force komponen X yang mana force komponen X kita ada TX sama dengan M V kuasa 2 per R. So apakah TX? TX you need to resolve. Resolve kepada komponen X. T resolve kepada komponen X, awak akan dapat T sin 5 degree sama dengan mass of the bob dia dah bagi 50. V kita nak cari. Alright, and then R perlu dicari terlebih dahulu. So macam mana kita nak cari nilai R? Cuba tengok kepada length of the string yang diberi. Okay, awak tengok macam mana saya nak cari nilai R. Perhatikan betul-betul di sini. Okay. Saya ambil, ini adalah bob saya. Panjang ni adalah 10.0 meter. So kalau 10.0 ini adalah center, ni adalah R, sudut di sini adalah 5. Boleh tak saya cari R daripada dua maklumat ni? Menggunakan sudut 5 degree tu. Boleh. So saya akan guna opposite per dengan hypotenuse sama dengan apa? Opposite per hypotenuse. Opposite per hypotenuse sama dengan apa? Sin theta. Sin theta. Alright. So dia akan sama dengan sin 5 darjah. So jadi R kita sama dengan 10.0 sin 5 darjah. So gantilah di sini. Okay, awak ganti je di sini. Ni awak ganti
Di sini nanti kita akan dapat tension tadi awak dapat daripada yang pertama tadi kan. Tension gantikan dekat sini. Yang ni nilai tension ni awak dapat. Substitute sahaja di sini. R ni gantikan dengan nilai ni. Okey. 10 sin 5 boleh cari, tekan je calculator. Tension kita dah ganti, unknown kita cuma V. Jadi sekarang ni kita boleh dapatkan nilai V kita in meter per second. Okey, itu bagi B2. So B3, macam mana kita nak tension dulu. Macam mana kita nak dapatkan nilai tension? So macam mana kita nak dapatkan nilai tension? How we get the tension? Macam mana kita nak dapatkan nilai tension? Saya nak move dia ke sini. Saya tak pilih penuh. Saya back dulu sekejap. Ada benda yang saya tidak termiss select. Okey. So macam mana saya nak dapatkan nilai B di sini? Okey, ni adalah kes yang kedua. Ni kes yang kedua, V dah dapat, kita nak dapat tension. So daripada V V adalah sama dengan R omega. Siapa yang ingat tadi? Ingat semalam hubungan V dengan omega, V sama dengan R omega, yang mana omega sebenarnya sama dengan 2 pi per period. 2 pi per period. Jadi kita boleh gunakan formula ini. Gunakan formula ni, V tadi substitute je di sini. Nilai V yang kita dapat substitute di sini. Okey, gantikan dengan R omega 2 pi per T. Okey, so R. Gantikan R dengan nilai yang kita dapat tadi. R masukkan di sini. Okey, nilai V di sini kita boleh gantikan dengan V yang kita dapat tadi, dah cari. Okey, dan unknown kita cuma period. So daripada sini simply we can find the period, which is berapa second. Okey, itu settle untuk case yang kedua. Yang ketiga, the radial accelerations of the bob. Okey, radial accelerations of the bob. Baca radial acceleration yang ketiga. So radial acceleration tu adalah sebenarnya sama dengan AC. Apakah AC? Equationnya adalah V kuasa 2 per R. Okey, yang ni nilai V pun dah ada, nilai R pun kita dah cari tadi, just substitute in the formula, kita akan dapat nilai radial acceleration. Okey. So awak akan dapat nilai radial acceleration in meter second minus 2 lah. Right. Okey, itu untuk kes yang keempat. Okey, so sekarang ni ada masalah tak nak ditanya untuk example 6.4 ni? Ada tempat-tempat yang tak faham tak? Ada tempat yang kurang faham, kurang jelas that you need to me to explain more on this example 6.4? Ada. Yes, saya. Yang centrifugal force tu kat mana? Oh, centripetal force tu kat mana? Bagus. Okay. Centripetal force tu kat mana macam ni So, macam mana kita nak identify centripetal force? Okay, saya contoh di sini. Sebelah sini, awak tengok pada sebelah kanan of the screen.
Okay, untuk centripetal force disebabkan kes kita ni adalah kes conical pendulum. Okay, dia buat gerakan ni secara conical. Saya ambil macam tu. Okay, this one is the path. Okay, laluan of the conical pendulum kita. Okay, this one is actually the center of the circle. Tengah-tengah ni adalah the center of the circle. Jadi, center of the circle, arah ini sebenarnya arah AC. Okay, semalam kita dah define dah centripetal force ataupun centripetal acceleration. Sebenarnya acceleration yang always pointing toward the center of the circle. Jadi, kita akan ambil semua daya-daya yang pointing toward the center of the circle yang sama arah dengan AC ni sebagai daya yang contribute kepada centripetal force. Okay? Daya yang contribute centripetal force ni mungkin boleh hadir daripada normal, mungkin boleh daripada tension, mungkin boleh daripada weight. Okay? Maksudnya dia tak ada daya khusus. Maksudnya the centripetal force is contribute by other forces. For example, centripetal force dihasilkan oleh daya-daya lain. Contohnya dihasilkan oleh tension, dihasilkan oleh weight, dihasilkan oleh normal. Okay. So kalau awak tengok pada sini, yang daya yang pointing toward the center of the path adalah TX. Okay. Okay, daya, cuba awak tengok pada tempat yang saya highlight ni. Okay, cuba awak tengok tempat yang saya highlight dengan warna kuning ni. Ada highlight warna kuning. Okay, ini adalah AC. Ini adalah AC. Arah di sini. Sini adalah AC. Arah AC. Jadi saya akan ambil daya ni. T component X contribute centripetal force. Okay, tension component X contribute centripetal force. Sebab apa? Tension component X sahaja yang sama arah dengan AC. Okay, that is why saya akan ambil summation force component X sama dengan centripetal force sama dengan mv² per r, yang mana summation force component X yang saya samakan dengan FC ni adalah tension X. Boleh? Boleh, sir. Okay, so kita tengok kes yang berikutnya. Nanti awak akan dapat idea lagi jelas apabila kita tengok kepada kes yang kelima. Okay, so awak tengok kes yang kelima ya. Okay. Right, awak tengok kes yang kelima. Alright. Bagi kes yang kelima ni, cuba perhatikan betul-betul pada kes yang kelima. Baca dulu soalan ni. Okay, dia bagi a car of mass 2000 kg round the circular turn of radius 20 meter. Okay, so sekarang ni kalau kes yang ni, semua daya-daya mana center of the curve ni? Ini center. Dekat sini sebenarnya center of the curve. So jadi semua daya-daya yang pointing toward the center of the curve ni sebenarnya adalah FC. Daya-daya yang pointing toward the center of the circular path tu sebenarnya daya yang contribute FC. So kita tengok, kalau kita ada kereta ni boleh membuat turn seperti mana yang ditunjukkan dalam figure tersebut lah. So soalan pertama macam biasa, sketch a free body diagram of the car. So dia ambil from the back side of the car. Jadi kereta ni dia ada mass. Kalau kereta ni ada mass, maka akan ada weight of the car. And then dia bersentuhan dengan jalan raya, maka akan ada normal lah. Instead of yang ni normal. Okay, why the car able to move? Because of the friction between the tires and the road. Okay, mana arah friction tersebut? So friction of the car is always pointing toward the center for the circular motion. Friction sentiasa pointing toward the center of the circular path bagi kenderaan yang membuat
pusingan dalam bentuk bulatan. Dia tak sama dengan kereta yang bergerak secara linear. Kalau kereta yang bergerak secara linear, dia jalan straight sahaja, friction dia ke belakang melawan arah gerakan tersebut. Jadi kalau kereta tu bergerak dalam bulatan, membulat, friction sentiasa menghala ke arah center of the circle. Okay? Friction sekarang ni sentiasa pointing toward the center of the circle. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok case in real life. So kalau kita buat turn, okay, dan kita bawa kereta dengan laju ataupun kita bawa motor ke, kereta ke, any kind of vehicle, basikal ke, whatsoever, kalau kita bawa untuk buat turn dengan laju, kita akan skip ke mana? Kita akan skip keluar ke kita akan skip ke dalam? Kalau kita buat turn dengan laju, kita tend to skip ke mana? Keluar ke dalam? Toward the center ataupun away from the center? Away from the center. So kita akan skip away from the center. Jadi if we skip away from the center, friction sebenarnya melawan arah skidding tersebut. That is why untuk kes kereta ataupun apa-apa yang membuat gerakan membulat yang ada friction tersebut sentiasa ke dalam, ke arah dalam, which is always pointing toward the center of the circle. Okay. So kalau tengok kepada kes ini, dia dah bagi coefficients between, friction between. So nilai tu tersebut adalah nilai mu lah. Okay. Nilai mu is given. So mu dia bagi berapa? 0.7. Okay. Right. Determine the maximum car speed without skidding. Okay. Dia nak maximum car speed without skidding. Adakah kereta kita ni bergerak along component Y? Does our car is moving along component Y? Mana komponen Y? Okay, saya tanda dulu If you're confused, saya tanda dulu. Mana komponen Y, mana komponen X. Okay, saya tandakan. Ini adalah komponen X, ini adalah komponen Y. So, adakah komponen kereta itu bergerak along komponen Y? Tak. Tidak bergerak along komponen Y. Jadi, kalau tidak bergerak along komponen Y, summation force along komponen Y sama dengan apa? Zero. Right, good. Sama dengan kosong. Ini yang pertama. How about summation force component X? Okay. Mana arah AC sekarang ni? AC saya kata always pointing toward the center of the circle. Mana center of the circle? Kalau kereta tu buat pusingan macam ni. Okay, pusingan macam ni. Pusingan macam ini. Yang saya lukis ni. Okay, so AC kita ke sinilah, ke dalam. AC ni kita ke dalam. Jadi what kind of force contribute centripetal force sekarang ni? What kind of force contribute centripetal force? Force on component X. Apakah force on component X? Friction. Which is equal to apa? FC. Okay, yang ni. Okay, summation force component X sebenarnya sama dengan FC. Yang mana summation force component X kita cuma satu saja, which is friction. Jadi friction sama dengan FC, formulanya adalah MV kuasa 2 per R. Okay, so kalau tengok kepada sini, mass kereta telah pun diberi 2000 kg. V kita nak cari. Radius dia bagi 20 meter. Jadi sekarang ni friction ni, masalah pada friction. Boleh tak kita nak cari nilai friction? Boleh, sebab apa? Friction ni ada formula. Friction adalah mu n. Nak dapatkan friction, formulanya adalah mu n. Okey, so berapa mu? Mu telah pun bagi 0.70. Berapa nilai n? N kita boleh cari daripada summation force component Y, which is equal to 0 tadi. Okay, so kalau kita guna summation force component Y, cuba tengok komponen Y. Daya apa yang ada pada komponen Y? Okay, cuba tengok. Normal dengan weight. Jadi dua tu saja kita ada normal tolak dengan weight lah, sebab dia satu ke atas satu ke bawah kan. Normal tolak weight sama dengan kosong. So normal kita sebenarnya sama dengan weight, which is equal to mg. So mass 2000 tadi
G constant, nilai constant 9.81. So kita boleh dapat nilai normal. Dah dapat nilai normal, substitute dalam formula untuk dapatkan friction. Dah dapatkan friction, equatingkan dengan mv square per r. So daripada situ kita boleh dapatkan nilai V kita berapa dalam unit meter per second. Okey. Okey, itu tadi tension component X contribute centripetal force. Untuk kes ini friction contribute centripetal force. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Okey, kita ada masa sikit lagi ni. Kita tengok contoh berikutnya. Okey. Cuba tengok kepada example 6.6 ni. Given a ball of mass 150 gram is tied to one end of the string 1.1 meter long, the ball makes 2.00 revolution per second in horizontal circle. Sketch a free body diagram for the ball. Horizontal look at the word horizontal. Horizontal, kalau kita tengok horizontal contohnya macam ni lah. Kalau saya sketch secara kasarnya, kita ada orang di sini. Okey, ball, dia attach a ball. Okey, orang ni, saya guna orang lidi je lah ya. Okey, orang ni. Okey, so dia attach ball. Okey, ni ball kita dengan string. Okey, dia attach ball. Lepas tu dia pusing, dia make it horizontal. Ke atas kepala dia lah. Macam tu. Okey. So dia, ni tangan dia lah, tangan dia pegang tali. Okey, so dia make horizontal circle dekat atas kepala dia lah. Okey, the ball, sketch a free body diagram for the ball. So kita nak sketch a free body diagram yang pertama. Okey, kalau ikat dengan tali mesti ada tension. Okey, kita sketch dulu di sini. Kalau ikat dengan tali mesti ada tension. So kita tengok, oh ini tension. Tension sentiasa away from the body. So this one is the tension. Okay, the ball having mass. Kalau the ball having mass, maka akan ada weight. Okay, ada lagi tak selain daripada tension dengan weight? What do you think? Tak ada. Tak ada dah. So kalau tak ada dah, kita pun boleh sketch free body diagram. Mulakan dengan point. Okay, ada weight ke bawah. And then akan ada tension ke kiri lah. Okay, due to my sketching, tension ke kiri. So kalau awak sketch orang tu pusing, bola tu berada di sebelah kiri, tension awak sebelah kanan lah. Okay, this one is due to my sketching so sebab apa ni, figure dia tak bagi, so kita boleh sketch mana-mana kedudukan ball kita sama ada di kiri ataupun di kanan. Contoh yang saya sekarang ni, saya lukis ball saya berada di sebelah kanan, jadi tension saya ke kiri, which is away from the ball. Okay, so tersettle yang pertama. Okay, determine the centripetal accelerations of the ball. Centripetal accelerations of the ball sebenarnya adalah nilai AC dia nak. Berapakah nilai AC? So AC, due to formula AC adalah V square per R. Okay. R, dia kata attached to one end of the string 1.1 meter long. Okay, R dah ada nilainya. R dah ada nilainya adalah 1.10 meter. Okay, sekarang ni V tak ada. Kita perlu dapatkan nilai V. Macam mana kita nak dapatkan nilai V? Okay. Macam mana kita nak dapatkan nilai V? Okay, cuba tengok kepada 200 revolution per second. 200 revolution per second tu maksudnya apa tu? 200 revolution per second. Apa yang kita boleh dapat daripada 200 revolution per second? Itu sebenarnya nilai per second. Maksudnya unitnya adalah second tolak 1. Itu adalah nilai frekuensi 2 Hz ataupun 2 second tolak 1. So daripada frekuensi, macam mana kita nak dapatkan period? Safety period sebenarnya sama dengan 1 per frekuensi, which is sama dengan 1/2 lah. Sebab frekuensi kita 2 dan 1/2 setengah, which is 0.5 second. Ini adalah period of the
circle. So kita nak dapatkan nilai V. Nilai V kita boleh dapat daripada V sama dengan 2 pi R per period. Okey. R dah tahu, 2 pi constant, period pun dah tahu 0.5. Just substitute nilai 2 pi 1.10. Okey, yang ni 0.5, dapatlah nilai V in meter second minus 1. Nilai V tersebut substitutekan dalam formula. Nilai V yang awak dapat ni, nilai V ni yang awak dapat ni, masukkan semula di sini untuk menjawab soalan kita yang pertama, which is to find the AC. Okay, next kita nak dapatkan the tension of the string. Tension berada pada komponen mana sekarang ni? X or Y? Komponen X. Okay, tension berada pada komponen X. Sini Y, sini X. Okay, mana arah AC? Always to the center, kan? Always to the center. So what kind of force contributes centripetal force now? What kind of force contributes centripetal force? Based on the figure? Tension. Tension. So summation force component X equal to FC equal to tension. So soalan yang kedua ni dia dapatkan tension, maksudnya kita mesti dapatkan summation force component X. So the tension sekarang ni adalah sama dengan FC. Formula FC adalah mv square per R. Tadi V kita dah cari, ataupun AC kita dah cari, ataupun MAC. Okay, sebab V kuasa 2 per R ni AC. Tadi kita dah cari nilai AC. Okay, so that nilai AC yang kita dapat tadi, yang ni, yang kita dah cari tadi, by using this formula, kita boleh masukkan di sini untuk dapatkan nilai tension. Nanti jangan lupa, tension jawapan kita mesti dalam unit Newton. Okay, so for another 2 more example, kita tengok besok lah. Okay, so kita tengok besok, sikit je lagi ni. Lepas tu straight away kita akan do the chapter 8 lah. Okay, including on Saturday. Right, so that's all for today. So we see you again tomorrow morning. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang later on I'll give you the recording video and also the the figures of this solution. Okay, never mind. So do you have any question to ask before I left the meeting? No, all right. Okay, so if no, that's all for today. Thank you very much. I'll see you again. Okay, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.